Google Meet ni. Cikgu tengok bahagian slide saja dulu. Oh, ni ada lagi ni. Okay. Okay. Okay, baiklah. Bahagian B, pemahaman soalan 6 dan 7 sahaja dahulu. Okay, boleh terdiri daripada bahan prosa ataupun cerita. Masih ada lagi yang nak masuk ni. Sekejap. Okay. Kejap ya. Okey, bahagian B, pemahaman soalan 6 dan 7, 25 markah. Okey, boleh terdiri daripada bahan prosa, cerita ataupun bahan prosa bukan cerita. Sekejap, ada lagi tak? Oh, ramai ni. Okey, kejaplah. Ada lagi tak yang tak boleh masuk? Kalau tak boleh masuk, tolong maklumkan dekat cikgu lah. Okey, yang kedua, soalan 6. Soalan 6 boleh terdiri daripada petikan umum dan soalan 7 boleh terdiri daripada petikan sastra. Okey, yang ketiga tentang pemahaman soalan 6 dan 7 ni, dia terdapat pecahan soalan antara 3 hingga 4 soalan. Okey, yang itu tidak ditetapkan. Buat masa ni yang awak dah buat latihan semuanya 4 soalan. Tetapi boleh saja kalau dalam SPM yang sebenar ataupun cikgu nak buat latihan, cikgu buat 3 soalan. Sebab yang penting pecahan markah dia soalan 6 campur soalan 7 dia mesti 25 markah. Okay. Jadi kita tak ikat soalan nombor 3 tu mesti berapa 3 markah. Soalan nombor 4 mesti 4 markah. Tengok juga. Okay. Jadi apa-apa pun bagi calon yang menjawab, awak kena dah share. Rasa macam dah share. Sekejap ya. Okey, nampak tak slide saya? Baru keluar. Okey, baru keluar. Okey. Nampak. Okey. Okey, saya ulang balik lah. Okey. Tapi ulang bahagian soalan nombor 2 tu lah. Okey, nombor 2 soalan 6 dan soalan 7. Okey, petikan umum 1 soalan 6 petikan umum, soalan nombor 7 petikan sastra. Okey, soalan 6 campur soalan 7 dia akan hasilkan 25 markah. Okey, dalam soalan 6 dan 7 ni pecahan soalan dia tak ditetapkan iaitu antara 3 hingga 4. Maksudnya cikgu boleh bagi awak dalam soalan 6 tu mungkin 3 soalan, soalan 7 4 soalan. Tetapi yang penting markahnya nanti bila kita campurkan dia akan jadi 25 markah. Okey. Okey, kita tengok soalan 1. Soalan 1, kejap ada lagi yang masuk ni. Okey, soalan 1 maksud literal. Maksud literal ni biasalah dia akan bagi awak rangkai kata, kemudian awak perlu menyatakan maksud perkataan secara bahasa, iaitu sama maksud. Tukarkan kepada perkataan yang sama maksud. Itu saja yang biasanya mengandungi ataupun yang membawa markah sebanyak 2 markah. Okey, seterusnya yang kedua, soalan nombor 2, soalan beza banding ataupun soalan analisa bahan. Maksudnya dalam soalan tu mungkin dia akan bagi 2 hingga 3 bahan. Kemudian akan diberikan tugas kepada awak, sama ada awak kena cari perbezaan atau cari persamaan ataupun persamaan dan perbezaan, ataupun kadang-kadang dia tak semestinya persamaan atau perbezaan, dia akan tanya contoh soalan tu dia cerita tentang kepentingan permainan tradisional. Dia bagilah beberapa kepentingan dalam tu. Okay, dalam soalan nombor 2 dia akan tanyakan berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, jelaskan kepentingan permainan tradisional.
Jadi apa-apa pun untuk soalan nombor 2 tu, jawapan dia mesti berdasarkan petikan. Jangan ambil jawapan ataupun awak buat sendiri jawapan daripada luar petikan, tak. Soalan nombor 2, jawapan mesti ambil daripada petikan. Dan baca arahan dengan teliti. Kadang-kadang dia kata merujuk bahan 2 dan 3. Ataupun merujuk bahan 1 dan 2. Ataupun boleh jadi merujuk kepada semua bahan. Okay, kan kejap lagi cikgu akan tunjukkan lebih terperinci lah. Okay, soalan nombor 3 iaitu soalan kebat dan pemikiran kritis. Okey, soalan ini calon awak lah ya, murid-murid. Awak dikendaki memberikan pendapat ataupun idea baru yang berfokus dan menepati kehendak soalan. Okey, maksudnya dalam soalan tu nanti dia akan bagi dia nak punca-punca ke, dia nak langkah-langkah ke, atau dia nak kesan-kesan ke, yang mana awak kena memberi idea awak sendiri dan berfokus. Berfokus ni dia ada kumpulan sasaran. Langkah-langkah tu untuk ibu bapa ke, ataupun langkah-langkah tu untuk murid, ataupun langkah-langkah tu untuk pihak kerajaan. Dia akan ada dekat situ soalan nombor 3. Supaya bila awak tulis jawapan tu, awak takkan macam mana kita nak kata, fikiran awak bercapah, maksudnya bercampur-campur antara ibu bapa, bercampur dengan murid, bercampur dengan sekolah. Tak. Dan daripada situ juga cikgu akan tanda jawapan awak. Siapa kalau katakan soalan tu minta kebaikan-kebaikan membaca kepada murid-murid. Tetapi awak bagi kebaikan membaca kepada masyarakat. Cikgu akan bagi salah lah. Okey. Okey, soalan nombor 4 iaitu soalan kebat. Beza soalan nombor 3 dengan nombor 4 adalah soalan nombor 3 dalam stimulus dia ataupun ayat soalan dia tu, dia tak ada masalah. Dia takkan bagi awak masalah. Tetapi soalan nombor 4, dia berfokus kepada penyelesaian masalah. Dia akan ada cerita, kemudian dia akan selitkan masalah dan dia akan minta awak selesaikan masalah tersebut. Dan untuk soalan 4, biasanya kata kunci dia ialah bagaimana. Bagaimana anda sebagai pengetua, contoh. Okey, ataupun bagaimana anda sebagai ketua tingkatan untuk mengeluarkan jadual bertugas. Dia akan bagi awak masalah dan awak perlu selesaikan, dan biasanya jawapan awak itu perlu diikuti dengan langkah-langkah, cara-cara, kaedah-kaedah ataupun idea-idea baru. Okey, jadi ada 2 soalan kebat dalam pemahaman ni. Satu, kebat untuk pemikiran kritis, idea. Yang kedua kebat untuk penyelesaian masalah. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 tak adalah. Soalan nombor 1 ni biasanya maksud bahasa, iaitu awak tukarkan perkataan ataupun frasa tersebut dengan maksud ataupun perkataan yang sama erti. Okey, untuk soalan nombor 2, kita fokus tengok soalan nombor 2. Contoh ini soalan contoh. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan faktor yang menyebabkan pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas. Okey, berapa jawapan nak bagi? Berapa jawapan nak bagi dalam soalan nombor 2 ni? Okey, jawapannya ialah baca soalan dengan teliti. Kenapa cikgu tulis warna hijau ni baca soalan dengan teliti? Okey, jadi berapa jawapan nak bagi tu tengok pada soalan. Kalau soalan kata merujuk bahan 1 dan bahan 2, maksudnya jawapan awak tu tengok dalam jadual yang cikgu bagi ni. Okey, jadual oren ni, bahan 1, 1 jawapan. Bahan 2, 1 jawapan. Jadi jumlah jawapan yang awak kena bagi ialah 2. Kalau bahan yang diberi ada 3, tetapi dalam arahan ni tulis bahan 2 dan bahan 3. Jadi 1 jawapan daripada bahan 2, 1 jawapan lagi daripada bahan 3 dan jumlah jawapan 2. Jika soalan tulis merujuk bahan 1 dan bahan 3, maksudnya 1 jawapan daripada bahan 1, 1 jawapan lagi daripada bahan 3 dan jumlahnya ialah 2. Dan jika dia kata merujuk semua bahan ataupun merujuk bahan 1, 2 dan 3,
Maksudnya kesemua tu awak kena tengok satu jawapan daripada bahan satu, satu jawapan daripada bahan dua dan satu jawapan lagi daripada bahan tiga. Dia tak semestinya dua. Dua je jawapan dia sebab kita tak ada ketetapan markah dekat situ. Memang markah dah ada, cuma kadang-kadang markah tu boleh berubah. Dia boleh letak 2 markah, 3 markah, 4 markah. Jadi apa-apa pun awak baca soalan. Okay, baca soalan dengan betul, ikut arahan. Arahan kata bahan 1 dan 2, 1 dan 2. Bahan 2 dan 3, 2 dan 3. Okay? Okay. Sekejap. Sekejap ya. Masih nampak tak slide saya ni? Tak, cikgu. Tak Okay, sekejap. Cikgu. Macam mana ni? Okay, nampak dah ya? Nampak. Okay. Jadi itulah tadi. Cikgu nak ingatkan untuk soalan nombor 2 ni baca soalan dengan teliti. Okay. Okay. Yang kedua, jawapan nak ambil daripada mana? Pun sama juga. Baca soalan dengan teliti jawapan je. Awak kena tengok soalan. Dia kata bahan 1, bahan 1. Bahan 2, bahan 2. Bahan 1 dan 2, 1 daripada bahan 1, 1 daripada bahan 2. Sama juga jawapannya. Okay. Boleh ke salin bulat-bulat ataupun copy paste bulat-bulat daripada petikan? Tidak digalakkan. Okay, sebab kerana dalam asas bahasa Melayu sepatutnya awak boleh membina ayat awak sendiri. Kan? Kalau kita ambil mana-mana ujian membaca pun, anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri. Mesti ada arahan tu. Kenapa? Sebab dalam bahasa Melayu awak punya kita punya penanda ukur lah, penanda aras untuk awak. Kalau awak menguasai bahasa Melayu, seharusnya, sewajibnya awak boleh membina ayat awak sendiri. Jadi boleh ambil daripada petikan tetapi gabungkan dengan soalan. Biasanya cikgu-cikgu dalam kelas akan ajar begitu. Ambil daripada petikan, jawapan ambil daripada petikan, kemudian kita cantumkan dengan soalan. Barulah dia jadi sebuah ayat. Tetapi bila dah cantum tu baca semula ayatnya. Okey, gramatis ke tidak? Ataupun mungkin ada ayat tu elok ke tidak. Okay. Kalau ada yang tersekat, ayatnya tidak lancar, nanti jadi tak berapa cantik lah ayat awak. Okay, dah tulis tu kena semak. Okay, kemudian boleh ke tulis dalam bentuk point? Sikap menulis dalam bentuk point ni sebenarnya kami cikgu BM telah memang dah kikis daripada tingkatan 1. Daripada tingkatan 1 memang saya rasa kebanyakan cikgu-cikgu semua dah mengingatkan dalam bahasa Melayu kita tak boleh jawab dalam bentuk point. Sebab ini bahasa. Okay. Okay. Kemudian jadi saya berharap bila dah tingkatan 4 ni kami cikgu-cikgu tak nak lagi jumpa ada murid yang jawab dalam bentuk point. Sebab itu adalah satu kesalahan besar lah. Sebab perkara yang telah ditegah daripada tingkatan 1, awak masih melakukannya saat di tingkatan 4. Okey. Seterusnya, soalan boleh tanya persamaan. Okay, saya nak ingatkan sekali lagi. Soalan boleh tanya persamaan sahaja, dia boleh tanya perbezaan sahaja ataupun apa-apa yang berkaitan bahan yang diberikan asalkan jawapan berdasarkan petikan. Untuk soalan 2 ni memang dia menguji kemahiran membaca awak. Sejauh manakah awak ni apabila awak membaca, adakah awak mencari perbezaan? Adakah awak menggunakan kemahiran membanding beza? Adakah awak membaca dengan teliti? Adakah awak boleh membaca pelbagai bahan? Itu semua diukur dalam soalan nombor 2. Okey. Setakat ini, ada soalan tak tentang soalan nombor 2 ni? Sebab cikgu tak nampak dekat Google Meet ni. Kalau ikut saya nak suruh buka aja tengok awak tengah buat apa kan. Tapi
setakat ni kalau ada soalan boleh type di bahagian ruangan chatting ni. Sekejap saya tengok. Ashwinter ada soalan ke? Tak ada, tak ada. Tak ada eh? Ha. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga. Okey, ini contoh soalan yang ketiga. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 banyak, ada typo dekat sini, cikgu type ni. Okey, memberikan faedah kepada murid. Okey, pada pendapat anda, apakah lagi yang masuk? Okey, selamat datang Halimatun . Okey, pada pendapat anda, apakah faedah-faedah tersebut? Okey, dekat sini kalau buat tengok slide cikgu, cikgu ada warnakan beberapa perkataan iaitu warna oranye, warna kuning dan juga warna biru. Okey, berbalik pada slide yang pertama tadi yang cikgu kata untuk soalan nombor 3 kita ada skop ataupun sasaran dia. Ini yang kita panggil sasaran. Okey, apa isu dalam soalan nombor 3 ini? Isu dia adalah kaedah pembelajaran abad ke-21. Okey, ini kita panggil stimulus. Dekat atas ni. Dalam stimulus ni tak ada masalah. Okey, dia tak ada masalah. Kalau soalan nombor 4 nanti baru ada masalah. Okey, isu dia adalah ataupun tema dia dekat sini adalah kaedah pembelajaran abad ke-21. Okey, banyak memberi faedah kepada murid. Faedah ni adalah awak punya jawapan nanti. Pada pendapat anda, apakah faedah-faedah tersebut? Okey, faedah yang dia nak adalah faedah kepada murid sahaja. Murid biru ni tadi ialah skop ataupun sasaran kita. Jawapan kita yang warna kuning mesti menjurus kepada sasaran kita iaitu murid. Tak bolehlah kita kata kaedah pembelajaran abad 21 ni faedah dia awak cerita cikgu senang nak ajar, ibu bapa dapat melihat markah anak-anak dengan lebih cepat. Itu lebih kepada faedah ibu bapa ataupun faedah guru-guru. Sekarang kita nak fokus kepada murid sahaja, iaitu skop dan sasaran kita ialah murid. Apa faedah belajar abad 21 ni? Kaedah pembelajaran abad 21 kepada murid. Okay, dapat melatih murid lebih berketerampilan, dapat melatih murid supaya yakin dalam pertuturan, dapat memberi murid peluang untuk menjadi seorang pemimpin, dapat menanam sifat keprihatinan terhadap rakan sebaya. Sebab dalam pembelajaran abad ke-21 kita ada kerja kumpulan. Bila ada kerja kumpulan, kalau ada kawan kita yang lemah, kita akan tolong. Jadi dia akan dapat memupuk sifat prihatin dalam diri murid. Jadi jawapan awak nanti dalam soalan nombor 3, belakangnya mesti ada perkataan murid. Dalam jawapan mesti ada perkataan murid. Sebab tu saya birukan perkataan murid ni. Awak akan ulang-ulang perkataan murid. Okay, supaya awak tak lupa skop awak tu. Okay, seterusnya. Tengok pada soalan, berapa jawapan nak bagi untuk soalan nombor 3 ni? Kalau boleh, berilah sekurang-kurangnya 3 dan seeloknya ikut markah. Banyak kali dah cikgu ulang ni, ikut markah. Kalau soalan nombor 3 ni diberi 3 markah, bagi 3 jawapan. Maksudnya 3 faedah kepada murid. Kalau soalan nombor 3 ni nanti satu hari awak jumpa 4 markah lah. Biasanya kita buat latihan 3 markah. Tapi bila exam betul-betul, saya jumpa 4 markah cikgu. Jadi bagilah 4 markah. Janganlah bila soalan dekat situ 3 markah, awak bagi satu jawapan saja. Nanti akan jadi isi tidak cukup. Okay. Okey, kemudian soalan yang berdasarkan soalan nombor 3 ni juga biasanya yang bermain-main di fikiran awak. Jawapan nak ambil daripada mana cikgu soalan nombor 3 ni kan? Awak pun jenuh lah baca dekat petikan tu.
Baca cari jawapan soalan nombor 3. Tak ada. Cikgu soalan nombor 3 jawapan dia tak ada dalam petikan. Memang soalan nombor 3 jawapan dia tak ada dalam petikan. Sebab soalan nombor 3 ni ialah kebat yang mana awak kena fikir sendiri. Idea dan pendapat sendiri. Okey? Sama juga cikgu nak ingatkan juga, tetapi walaupun pendapat awak sendiri, ianya haruslah berfokus dan ikut skop soalan. Okey, contoh skop soalan dekat atas ni ialah murid. Okey, sekarang saya nak tanya, boleh ke kita tulis jawapan soalan nombor 3 ni dalam bentuk point? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh. Memang walaupun Bentuk awak dah point tahu, tak boleh. yang saya pelik tu bila saya tanya cikgu-cikgu pun samalah. Yang pelik tu bila tanda jumpa juga. Ada juga point. Mulut cakap tak boleh, tetapi tangan dia tulis point. Macam mana tu? Kepala dengan tangan dia tak selari. Okay? Okay, jadi tolong sematkan dalam fikiran awak. Jangan tulis dalam bentuk point. Okay, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Kumpulan anda, dia akan bagi awak satu cerita. Ini contoh cerita ni lah. Kumpulan anda telah diminta menyiapkan tugasan oleh guru anda dengan menggunakan teknik permainan bahasa pada masa yang ditetapkan. Okey, jadi ini adalah task dia, menggunakan teknik permainan bahasa. Tugasan dia masa yang ditetapkan. Namun tugasan tersebut tidak berjaya diselesaikan. Kenapa cikgu merahkan? Sebab itu ialah masalah. Ingat soalan nombor 4 ni dia ada masalah. Okey. Sekiranya kumpulan anda diberikan peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang ditetapkan, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. Maksudnya awak kena bagi langkahlah cara untuk selesaikan masalah. Okey. Jadi masalah dia ialah tugasan tidak dapat diselesaikan. Awak punya task dia ialah jawapan awak mestikan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi masalah tersebut mestilah berkaitan dengan penggunaan teknik permainan bahasa. Okay, contoh dekat bawah ni soalan-soalan yang bermain di fikiran awak lah. Okay, untuk soalan 4 ni dia ada cerita kemudian dia akan ada masalah. Okay, soalan yang pertama, berapa jawapan nak bagi? Disarankan bagi 4 jawapan ikut markah. Maksudnya 4 cara penyelesaian, 4 langkah. Kalau dia tanya kaedah, 4 kaedah. Kalau dia tanya cara, 4 cara. Okey? Okey, kemudian jawapan nak ambil daripada mana? Lagi sekali, idea sendiri tetapi berfokus ikut kepada skop soalan. Skop soalan dekat atas ni langkah untuk menyelesaikan tugasan menggunakan teknik permainan bahasa dalam masa yang ditetapkan. Maksudnya langkah-langkah tu mestilah macam mana awak nak selesaikan tugasan teknik permainan bahasa tu dalam masa yang ditetapkan. Mungkin memantau kerjasama, memantau proses kerja bersama rakan. Okey. Kemudian boleh ke tulis dalam bentuk point? Lagi sekali soalan yang sama? Tak boleh. Saja cikgu ulang daripada soalan 2, 3 dan 4 tu sebab kesalahan ni selalu sangat dilakukan. Saya tak nak nanti ada calon daripada SMK Paya Rumput 2022 nanti SPM masih ada lagi yang tulis dalam bentuk point. Sebab kita tak tahu skema permarkahan, cara penandaan tu berbeza setiap tahun. Itu rezeki masing-masing. Ada orang mungkin tahun ni dia terima tulis dalam bentuk point. Tahun depan tak terima. Jadi nak elak daripada awak menjadi mangsa keadaan, seeloknya jangan tulis dalam bentuk point. Perkara yang memang dah ditegah daripada tingkatan 1 tu janganlah buat. Okey. Okey, setakat ini ada soalan untuk bahagian pemahaman ni, soalan 1, 2 dan 3. Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada cikgu. cikgu. Lebih baik tanyalah sebab bahagian ni akan diuji dalam periksa pertengahan tahun awak nanti. Yang saya risau sekarang ni, awak akan bagi jawapan tak cukup. Okey, soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4 ni apa yang saya risau.
Dan lagi satu, bentuk point tu satulah. Cikgu akan tengok jugalah siapa lagi yang masih degil jawab dalam bentuk point satu. Kemudian saya risau awak bagi bagi jawapan tak cukup. Contohnya dekat sini faedah kan. Soalan nombor 3 dia nak faedah, awak bagi 2 faedah saja. Kalau boleh bagi lebih. Sekurang-kurangnya 3, kalau boleh tulis lebih, lebihkan 4. Cuma dalam SPM sebenar kita ada masa. Jadi takut awak kalau tulis banyak sangat, tapi jangan bagi banyak sangat. Kalau awak tulis banyak sangat, takut nanti awak akan buang masa dekat soalan ni lah. Sedangkan dia hanya 3 markah sahaja. Okey, sama juga dengan soalan nombor 4. Nanti bila dah jawab soalan BM, untuk ujian pertengahan ni, soalan nombor 4 ni, kalau 4 markah, bagi 4 jawapan. Dan jangan tulis dalam bentuk point. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian B iaitu novel 10 markah. Okey. Sebelum itu, sekejap lagi cikgu akan minta awak salin nota. Tolong sediakan kertas kajang dan juga pen. Okey, kemudian dalam kertas kajang awak tu, awak tulis begini. Sekejap ya. Cikgu bagi contoh. Supaya selaraslah semua orang tulis. Sekejap. Salin ke? Salin. Cikgu tak nampak. Cikgu tak nampak. Cikgu tak nampak. Okey, jadi hari ni kita semua buat tajuk yang sama. Awak buat begini, Isnin 5 Julai dalam kertas kajang awak. Tajuknya tips dan teknik menjawab bahagian pemahaman soalan 6, 7 dan 8. Okey. Slide-nya nanti apa yang perlu disalin cikgu akan bagi sebentar lagi. Cikgu akan bagi masa juga untuk menyalin. Okey, sebabkan minggu ni awak akan jawab ujian dan beberapa ujian yang akan datang lagi. Jadi cikgu tak ada bagi tugasan ataupun assignment minggu ni, tetapi lebih kepada nota sahaja. Yang mana akan membantu awak untuk menjawab ujian yang akan datang.
Okey. Ada soalan tak setakat ni? Setakat tulis hari, tarikh dan tajuk ni. Tak ada cikgu. Tak ada Tak lah ada, kan? cikgu. Tak sepatutnya lah ada soalan. Okey, ini cikgu tutup dulu. Okey, kita kembali kepada slide kita. Okey. Okey, baiklah. Sekarang kita akan masuk bahagian novel, iaitu 10 markah. Okey, bahagian novel ni kita ada dua bahagian, iaitu soalan 1 dan soalan 2. Okey, untuk soalan 1, dia sama juga dengan pemahaman soalan 2 tadi. Yang mana jawapan dia mesti diambil berdasarkan petikan. Okey, dan untuk soalan pemahaman dalam novel ni, dia boleh terdiri daripada pelbagai zon. Okay, dalam Malaysia ni ada beberapa zon iaitu novel kita tak sama. Kalau awak akan belajar Pantai Kasih dengan Bima Sakti Menari, mungkin di zon lain dia akan belajar Lieutenant Adnan. Okay, mungkin dia belajar Jendela Menghadap Jalan. Novelnya tak sama dengan kita. Tetapi soalan dia tu boleh ambil daripada novel zon lain. Jawapan dia mesti berdasarkan petikan. Jadi dia tak akan jadi awak tak boleh jawab sebab awak tak baca novel tu. Takkan. Sebab jawapannya ada dalam petikan. Sebab dia soalan pemahaman. Okey, kemudian dua soalan diuji. Soalan nombor 1, 4 markah. Satu lagi soalan kebat lah, 6 markah seperti soalan-soalan novel yang sebelum ini. Okey, dalam soalan kita tengok soalan 1 dulu. Pemahaman 4 markah. Okey, jawapan berdasarkan petikan tak semestinya faktor-faktor langkah-langkah atau kesan-kesan. Dia tak akan ikat pada faktor-faktor langkah-langkah ataupun kesan-kesan. Kadang-kadang macam saya cakap tadi, dia akan tanya, mungkin boleh tanya cerita tentang contoh soalan yang modul yang awak buat. Tak silap saya, latihan kejururawatan. Kalau tak silap saya lah. Dalam kita punya modul masa PDPR yang fasa 1 bulan 1, 2, 3 tu. Masa tu ada soalan tentang modul kejururawatan. Apakah kursus-kursus yang diikuti oleh Aminah untuk menjadikan dia seorang jururawat? Dalam petikan tu ada. Jadi awak kena senaraikanlah kursus-kursus yang Aminah ikut. Okey. Okey, ujian bila? Ujian kalau tengok jadual tak silap saya BM hari Rabu Sekejap cikgu tengok jadual dulu. Kang salah jawab nanti Kang awak salah ni pula. Ya betul-betul. Betul kan? PM hari Rabu. Kalau tak silap saya BM menengah atas hari Rabu. Okey. Ni. Okey. Okey, kemudian apa-apa sahaja boleh disoal dalam petikan. Maksudnya apa-apa elemen dalam petikan tu, nama orang ke, peristiwa ke, okey, apa-apa sahaja. Tapi yang penting baca petikan dengan teliti, jawapan ada dalam petikan. Jangan terburu-buru. Kadang-kadang masalah murid-murid ni yang dia overconfident. Baca laju-laju, kemudian salah ambil jawapan. Sebab dalam petikan tu, dia akan bagi pengganggu yang mana awak akan confuse. Yang ini jawapan ke bukan jawapan? Jadi baca dengan teliti, ambil masa, hadamkan betul-betul, kemudian tulis. Janganlah, tapi jangan lambat sangat. Nanti akan bazir masa pula. Dekat soalan tu 4 markah je. Okey. Okey, soalan yang kedua. Subjektif kebat 6 markah. Biasanya dia takkan tanya unsur Komsas direct. Saya letak direct tu maksudnya kalau dulu tingkatan 1, 2, 3 awak akan jumpa jelaskan pengajaran daripada peristiwa ini. Jelaskan persoalan. Apakah nilai yang terdapat dalam? Tak ada. Kita dalam untuk tingkatan SPM yang baru ni, tingkatan 4, 5 kita tak ada soalan direct begitu. Tetapi mirip-mirip tu adalah. Okay. Tetapi masih berkaitan novel dan peristiwa dalam novel. Bila dia sebut berkaitan novel dan peristiwa dalam novel, awak kalau boleh bacalah. Baca novel tu supaya awak tahu yang mana peristiwa-peristiwa menarik, peristiwa-peristiwa penting. Sebab biasanya peristiwa menarik, peristiwa penting ni sangat-sangat diujilah dalam SPM.
Okay, ujian ada kebat tak cikgu? Tadi soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4 tadi kebat. Ni sekarang soalan novel pun ada kebat juga. Okay. Okay, boleh berdasarkan dua novel. Kadang-kala untuk tingkatan 5 nantilah. Tingkatan 4 mungkin taklah kot. Tingkatan 5 nanti boleh, soalan tu boleh berdasarkan dua novel. Mungkin disuruh awak bandingkan Pantai Kasih dengan Bima Sakti Menari. Mungkin disuruh awak cari persamaan antara watak dalam Pantai Kasih dengan Bima Sakti Menari. Okay. Okay, berapa jawapan nak bagi? Ikut soalan juga. Okey, ingat untuk soalan pemahaman ni memang berapa jawapan ikut soalan. Berapa jawapan ikut soalan. Boleh tulis dalam point tak? Tak boleh. Itu memang sama. Okey, ikut soalan. Okey, kemudian kalau kadang-kadang soalan tu dia tak bagi tahu berapa jawapan dia nak. Kadang-kadang soalan dia akan cakap, okey, tuliskan 2 peristiwa yang menarik. Awak tahulah 2 peristiwa, tetapi kadang-kadang dia tak cakap. Tuliskan peristiwa-peristiwa yang menarik dalam permulaan cerita novel Pantai Kasih. Dia tak cakap berapa, dia cakap peristiwa-peristiwa sahaja. Jadi kalau berlaku begitu, saya cadangkan tulislah 3 hingga 4 peristiwa. Okey, sebab kita tak tahu berapa yang dia nak. Kalau tulis kurang, takut tak cukup kan? Tapi kalau ikut markah dia 6 tu, boleh jadi 3 lah paling banyak pun. Satu peristiwa, kadang kita bagi 2 markah ataupun 1 markah, betul ada markah bahasa lagi. Okey. Okey, jadi pada kertas kajang awak tadi, sesi menyalin lah ya. Tapi kita ada timer. Okey. Okey, pada kertas kajang awak tadi, saya minta awak salin ni bahagian B, slide yang cikgu paparkan sekarang ni. Pemahaman. Salin semua ke cikgu? Salin je semua. Saya bagi 5 minit. Cukup? Lima minit Sekejap. Okey. Sambil-sambil tu kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Kejap lagi kita akan buat latihan ya. Salin. Boleh terdiri daripada bahan sosa. Okey, sambil-sambil awak salin tu,
Cikgu akan terangkan jugalah ya. Okey, boleh terdiri daripada bahan prosa, cerita atau bukan prosa, bukan cerita. Maksudnya boleh bahan bacaan yang diberi tu boleh terdiri daripada drama ataupun cerpen ataupun prosa. Prosa tradisional ni yang kalau awak baca hikayat-hikayat, itulah puisi tradisional ni, contohnya Gurindam. Okey. Dan juga bahan luar. Bahan luar ni apa-apa petikan dalam majalah, dalam buku teks dan sebagainya. Sebab untuk soalan pemahaman ni, kita nak dedahkan supaya awak ni boleh membaca pelbagai maklumat. Bukan pada petikan saja. Maklumat iklan, okay, poster, apa lagi lagu. Daripada lagu tu, bila awak dengar lagu ataupun baca lirik, apa yang awak dapat? Jadi biasanya untuk pemahaman ni bahannya agak menarik lah. Kadang-kadang gambar. Dan kebanyakannya bahan tu daripada tema yang sama. Contohnya kalau tema dia tentang gitar semula, jadi gambar, petikan, poster semua tentang gitar semula. Kalau tentang belajar abad 21 tadi, dia ada artikel abad 21, kemudian ada artikel tentang pembelajaran lain lah. Semua tentang pendidikan. Kalau tema dia tentang pendidikan, dia pendidikan dalam tu. Okay. Apa-apa pun saya nak ingatkan untuk soalan 6, 7 ni tolong baca soalan dengan teliti, ikut arahan soalan. Sebab kebanyakannya murid akan membuat kesalahan apabila mereka tidak membaca soalan dengan teliti. Dan satu lagi, jawapan awak tu perlulah terperinci. Macam saya cakap tadi, skop dia kalau dia nak faedah kepada murid, mesti tulis faedah kepada murid. Bagaimana? Contohnya tadi pembelajaran abad 21, murid dapat menambah nilai keterampilan dalam diri. Murid dapat melatih diri untuk lebih berkeyakinan untuk bercakap di hadapan orang ramai. Mesti terperinci lah. Awak tak boleh buat jawapan murid menjadi lebih pandai. Murid menjadi lebih yakin. Macam murid menjadi lebih yakin tu tak jelas. Kenapa dia yakin? Sebab dia dapat bercakap di hadapan orang ramai. Okay. Melatih sifat kepimpinan dalam diri murid apabila melakukan kerja kumpulan. Mesti jawapan awak tu dalam 6 hingga 7 patah perkataan per jawapan. Okey, dah siap? Belum. Belum Okey. cikgu. Okey, cepat Adi. Afiq. Okey, dah selesai salin? Ayu dah siap Ayu? Lagi sikit. Okey. Kenisha? Lagi sikit cikgu. Okey.
Okey, saya rasa nanti cikgu akan bagilah slide untuk pemahaman ni. Cikgu akan ambil gambar, kemudian awak sambunglah salin ya. Sebab takut nanti lama sangat pula. Nanti kita tak ada sesi bertanya soal jawab. Okey, jadi kita berhenti dulu menyalin. Setakat yang awak dah dapat salin, cikgu akan sharekan. Nanti awak sambung salin kemudian ya. Okey? Okey. Okey. Okey, sekarang kita berbalik kepada bahagian B, tu novel tadi. Okey, itu pun saya dah jelaskan tadi. Okey, sekarang kita akan buat latihan. Okey, baca bahan 1. Okey, selamat datang Tinesh. Okey. Okey, baca bahan 1 dan bahan 2. Okey, yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Tu dia kata ayat anda sendiri. Okey, contoh dekat sini sajak yang cikgu berikan bertajuk bunga popi. Bunga popi ni bunga apa? Siapa tahu bunga popi ni bunga apa? Cepat Google. Kopi ya. Google. Kopi. Google. Sudah Google cikgu. Okey, dah Google. Apa jawapannya bunga popi tu? Tadi kata ada yang dah Google. Cuba bacakan dekat cikgu. Dekat Google tu kan dia tulis apa bunga popi tu? Adi. Kopi adalah tanaman berbunga dalam subfamili keluarga Papaveraceae. Bunga-bunga ini tumbuhan herba sering di taman untuk bunganya yang berwarna-warni. Satu spesies tertentu dari tumbuhan ini iaitu Papaver somniferum merupakan sumber mentah candu yang perubatan serta dadar rekreasi. Okey. Okey, terima kasih Adi, Kak Nisha. Okey. Okey, jadi bunga popi ni biasanya digunakan untuk menghasilkan morfin. Okey, yang boleh melibatkan kecanduan. Okey. Dan kalau awak tengok bunga popi ni sangat cantik, berwarna-warni, warnanya sangat merah menyala kadang dan menarik perhatian. Okey. Jadi bunga popi ni untuk sajak ni kita baca, cikgu nak awak baca. Saya tengok nama kejap siapa insan terpilih ini? Insan terpilih. Haziq. Lama tak dengar suara Haziq. Haziq Ali. Cikgu. Tolong bacakan Haziq. Untuk rangkap yang pertama, dari darah tu. Dari darah, dari tak nampak sangat tu. Dari Nana. Kejap. Dari darah, dari Nana yang Kejap. Kalau tak penuh nampak sekejap. Saya buka. Ada gambarnya yang lebih besar. Sekejap ya. Okey. Bunga popi. Saya nampak je cikgu. Jangan risau. Bab tak nampak tu boleh dibaiki. Yang penting awak baca. Kejap. Okey. Jelas? Jelas, cikgu. Boleh aku. Okey. Boleh zoom tu. Zoom dekat handphone tengok. Bunga popi dari darah. Dari darah, dari Nana yang punah di tanah. Okey. Rangka manusia kehilangan nyawa. Disambar senjata. Okey. Hasil manusia gila perang membunuh mesra. Ya. Bunga merah berkembang
indah minta disembah. Okey, minta disembah. Jadi, terima kasih Aziz. Rangkap yang pertama, dari darah dari Nana yang punah di tanah. Okey, rangka manusia kehilangan nyawa. Jadi, dalam perenggan yang pertama ni dia menyatakan kesan peperangan. Kita dah tahu dah peperangan menyebabkan manusia kehilangan nyawa. Okey, rangkap yang kedua. Rangkap yang kedua. Syazarul. Syazarul. Ya, cikgu. Tolong baca rangkap yang kedua Syazarul. Yang hidup tinggal sisa nyawa, Okey. penuh derita, Hmm. kering, bongkok, cacat, tempang dan buta. Tempang Syazarul. Tempang dan buta. Ya. Perang dalam kenangan penuh kenggerian. Okey. Sekarang dalam kepahitan, Okey. dalam kesepian. Okey. Okey, terima kasih Syazarul. Okey, rangkap yang kedua, penulis menjelaskan bahawa penyajak menjelaskan bahawa kesan daripada peperangan ada manusia yang menjadi tempang, hilang anggota badan. Okey, kalau hidup pun dia menderita dan kesepian. Okey, seterusnya rangkap yang ketiga. Rangkap yang ketiga, Visalaci. Visalaci. Ada cikgu. Okey, Visalaci tolong baca rangkap yang ketiga Visalaci. Yang lain kehilangan anak, suami dan kekasih. Hilang pergantungan, hilang pencarian, hidup kebuluran. Kebuluran. Ribuan janda, ribuan kecewa, ribuan Ya. sengsara. Ya. Jutaan anak-anak yatim hidup meminta-minta. Okey, terima kasih Visalaci. Okey, yang lain kehilangan anak. Yang lain tu kehilangan ahli keluarga. Dan ada yang hidup dalam kebuluran. Apa itu kebuluran? Lapar. Kelaparan. Antara lapar dengan kebuluran, mana yang lebih teruk? Kebuluran. Kebuluran. Okey. Kebururan. Lapar ni sekejap je, 2-3 jam tak makan pun lapar. Tapi kalau kebuluran ni dah berhari-hari tak makan. Okey, dan ada yang menjadi anak yatim. Okey, seterusnya rangkap keempat. Torik, lama tak dengar. Torik, bacakan Ya, cikgu. rangkap keempat Torik. Manusia gila, perang telah membunuh segala mesra. Perang berlangsung mencari untung tanah jajahan. Perang berlangsung membunuh anak dalam buaian. Perang berlangsung menghantar lebur nilai kebudayaan. Okey, manusia gila. Okay, terima kasih Torik. Manusia gila perang telah membunuh segala mesra. Jadi dah tak ada lagi dah bermesra-mesra. Semua pentingkan diri. Okey, semua cari tempat berlindungan. Okey, membunuh anak dalam buaian. Kanak-kanak pun dibunuh dan melebur nilai kebudayaan. Tiada lagi kebudayaan lah. Okey, dan rangkap yang terakhir, bunga popi, bunga mayat para jurid bergelimpangan. Okey, ramai yang mati, askar. Bunga darah merah menyimbah, penuh kengerian. Okey, kami benci pada perang penuh pembunuhan. Kami rindu pada damai sepanjang zaman. Okey, kita balik pada slide. Mana slide saya? Okey. Okey, jadi dalam sajak bunga popi ni yang ditulis oleh Osman Awang, semuanya menceritakan tentang bagaimana peperangan ini menjejaskan kehidupan manusia. Dari segi tak kisah kanak-kanak, dari segi ibu bapa ataupun askar dan negara itu sendiri. Okey, jadi kita dah dapatlah tema untuk sajak satu ni dia tentang peperangan. Okey, kita tengok yang kedua, bahan yang kedua. Okey, tentera Jepun masih berkeliaran di pekan Sungai Ramal. Sofia, jangan ke mana-mana, bimbang dijadikan tawanan. Duduk saja di rumah ini, pesan pakih muda kepada Sofia. Okey, jadi ini pun masih tentang peperangan. Tapi ayah, Sofia mesti keluar bekerja mencari nafkah untuk anak-anak. Sofia tidak mahu menyusahkan ayah dan ibu. Okey, jadi untuk petikan ini, saya bagi masa 2 minit untuk awak baca secara senyap. Bukan baca senyap tu tidur Cikgu tak nampak.
Okey, nampak. tak apa. Kejap, saya buka yang boleh nampak punya. Tak nampak. Sekejap. Okey, nampak? Ini bunga popi Kejap Nampak. Sekejap. Okey, nampak tak? Nampak cikgu. Okey, 2 minit baca senyap ni bukan baca tidur baca, dan tadi kita dah tengok tentang kesan-kesan perang pada ibu, anak, negara. Cuba cari kesan-kesan perang juga tapi dalam petikan ini. Petikan novel Lieutenant Adnan Wirabangsa ni. 2 minit. Okey, ada masalah tak? Ada soalan? Masih ada ke saya dah terputus atau terkeluar? Tak ada Tak ada. Okey. Okey, cikgu akan bacakan. Kita tengok sama-sama petikan ni. Tentera Jepun masih berkeliaran di Pekan Sungai Ramal. Sofia jangan ke mana-mana. Bimbang dijadikan tawanan. Duduk saja di rumah ini. Pesan pakih muda kepada Sofia. Tapi ayah, Sofia mesti keluar bekerja mencari nafkah untuk anak-anak. Sofia tidak mahu menyusahkan ayah dan ibu. Tambahan pula, ayah dan ibu sudah tua, kata Sofia pula. Okay, nyawa Sofia dan anak-anak lebih penting daripada segalanya. Biarlah kita makan apa yang ada asalkan kita selamat, kata ayahnya pula. Okay, jadi daripada permulaan tu sehingga setakat yang cikgu baca ni, kita dapat rumuskan bahawa kehidupan rakyat pada waktu zaman tentera Jepun ini dalam ketakutan. Okay, kemudian mereka pun makan apa yang ada saja. Okey, kemudian di bawah pemerintahan Jepun, rakyat hidup dalam kesusahan. Penduduk kampung tidak dapat lagi menuri getah kerana getah tidak dapat dijual. Tambahan pula, peniaga Cina menutup kedai kerana takut dengan keganasan tentera Jepun. Mereka hidup dalam kesusahan. Para petani takut turun ke sawah kerana pertempuran sering berlaku antara tentera Jepun dengan pasukan penentang yang bersembunyi di hutan. Apabila berlaku pertempuran antara kedua-dua belah pihak, maka penduduk kampung yang menjadi mangsa. Oleh itu, mereka takut keluar rumah. Akibat ketiadaan beras, rakyat memakan ubi, pisang dan apa-apa sahaja yang boleh dijadikan pengalas perut. Okey. Mereka ni taklah hidup dalam kebuluran, tetapi hidup dalam kesusahan ataupun kesempitan. Okey, mujur di rumah pakih muda masih ada beras dalam simpanan. Sebelum meletus perang, dia sempat menuai padi yang ditanamnya. Setelah perang meletus dan setelah Jepun memerintah tanah Melayu, tentera Jepun sering masuk ke kampung. Mereka bukan sahaja merampas binatang ternakan, malah menceroboh masuk ke dalam rumah lalu merampas padi ataupun beras. Oleh itu, penduduk kampung terpaksa menyembunyikan beras dan padi mereka di dalam hutan ataupun ditanam di dalam tanah. Okey, jadi berdasarkan dua bahan yang diberikan, kita boleh rumuskan bahawa kisah ataupun perkara yang nak disampaikan dalam dua-dua bahan ni ialah kesan-kesan perang terhadap rakyat. Okey, sekarang kita berbalik kepada slide.
Slide. Okay. Okey, tadi cikgu kita dah baca sama-sama bunga popi, kemudian cikgu pun dah bacakan bahagian petikan Lieutenant Adnan tadi, Sofia yang nak pergi bekerja, terpaksa pergi bekerja tapi ayah dia tak bagi. Okey, sebab masalah tentera-tentera Jepun yang menindas. Okey. Okey, kemudian kita tengok soalan. Okay, kat sini baru kita nak aplikasi segala nota yang awak salin tadi. Okay, berdasarkan bahan 1, berikan maksud hapuskan pengaruh. Okay, apa maksud hapuskan pengaruh? Okay, yang ini jawapan. Cikgu bagi je lah dulu ya. Okay, hapuskan pengaruh bermaksud lenyapkan ataupun menghilangkan kuasa. Tu untuk soalan 1 lah. Okey, soalan nombor 2 ni. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan kesan-kesan peperangan terhadap rakyat di sesebuah negara. Okey, dia nak kesan-kesan peperangan. Kalau kita tengok bahan 1 tadi, kesan untuk rangkap yang pertama ialah manusia kehilangan nyawa. Okey. Kesan untuk rangkap yang kedua ialah nombor 1, manusia kehilangan nyawa. Yang kedua, manusia kehilangan anggota tubuh badan, hidup dalam derita. Okey, 2. Okey, yang keempat, dekat rangkap yang kedua tu ada 2 perkara hidup derita, kehilangan anggota tubuh badan. Kemudian yang keempat, dekat dalam bunga popi ni, manusia juga kehilangan ahli keluarga dan hidup dalam kebuluran yang kelima. Okey, ada 5 kesan peperangan dalam bahan 1. Kita nak cari yang sama. Apa yang sama dalam bahan 2? Okey, bahan 2, tentera Jepun tadi. Okey, dijadikan tawanan, duduk saja di rumah, bimbang tentang keselamatan. Ada tak bimbang tentang keselamatan dalam bunga popi? Ada sebenarnya ada. Okey, hidup dalam kenangan penuh kengerian. Okey. Okey, kemudian kita tengok lagi kesan yang sama. Kesan peperangan yang sama. Hidup dalam kesusahan. Itu adalah dalam bahan 2. Dalam bahan 1 kita jumpa derita. Hidup dalam derita, susah. Samalah maksud. Okey, lagi apa lagi yang sama? Dekat dalam bahan 2 ni ada tak dia cerita tentang kehilangan ahli keluarga? Tak ada Dalam kisah Sofia, Lieutenant Adnan tadi nak pergi bekerja tentang tentera Jepun tu tak ada cerita tentang kehilangan ahli keluarga. Okey, ada tak dalam bahan 2 tentera Jepun ni dia cerita tentang ada orang hilang anggota tubuh badan? Ada? Ada orang jadi cacat? Tak ada tapi dalam bahan 1 ada. Jadi sekarang kita hanya cari yang sama saja. Yang dalam bahan 1 dia sebut, dalam bahan 2 pun dia sebut. Yang tak sama tu kita tak payah ambil sebab soalan nak persamaan sahaja. Kita tengok balik soalan. Okay, nyatakan persamaan kesan-kesan peperangan terhadap rakyat di sebuah negara berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Okey, jadi jawapannya boleh tak tulis jawapan di bahagian chat? Cikgu nak tengok. Tadi kita dah bincang. Okey, yang sama ialah dekat sini dalam bunga popi bahan 1, rakyat hidup penuh derita, rakyat hidup penuh kesusahan. Okey, itu nombor 1. Okey, lagi yang sama, manusia kehilangan nyawa pun boleh. Manusia kehilangan nyawa. Dalam bahan 2, dia sebut tentang penduduk menjadi mangsa. Okey. Kemudian manusia hidup dalam kesusahan pun sama. Bahan 1 ada, bahan 2 pun ada. Tolong typekan jawapan dekat bahagian message ni. Soalan dia
Ni. Jawapan awak tu mestilah cantumkan dengan soalan. Contohnya, persamaan. Okay, saya dah type dekat tepi bahagian mesej, boleh tengok Persamaan kesan peperangan dalam bahan 1 dan bahan 2 adalah, okay, cantumkan apa persamaan dia. Adalah apa dan apa. Cuba type. Persamaan kesan-kesan peperangan dalam bahan 1 dan bahan 2 adalah, okay, persamaan yang pertama, manusia menjadi apa. Persamaan yang kedua, manusia menjadi apa. Macam tu. Yang samalah Saya minta 2 je. Kalau nak bagi 3 pun boleh. Nak bagi 3 pun boleh. Tapi mesti yang samalah. Dalam bahan 1 ada, dalam bahan 2 pun ada. Kita tengok balik bahan 1. Bahan 1 ni yang pertama. Okey, Farid. Rakyat hidup dalam kesusahan. Manusia kehilangan nyawa. Okey, betul. Rakyat hidup dalam kesusahan. Manusia kehilangan nyawa. Okey, betul. Lain? Jawapan lain? Okey, Ayu. Manusia hidup dengan derita, manusia hidup dalam kesusahan. Okey, derita dan susah ni rasanya maksudnya sama. Tukar sikit. Mungkin hidup dalam kelaparan, kebuluran tadi pun boleh juga sebenarnya. Sebab kalau tengok dia makan apa yang ada, makan ubi pisang sebagai alas perut, bolehlah. Okey, persamaan kesan-kesan perangan ialah manusia hidup kebuluran 1, manusia hidup dalam kesusahan. Okey, betul Mazlin. Manusia kebuluran, manusia hidup dalam kesusahan. Okey, hidup dengan kesusahan dan rakyat kehilangan anggota tubuh badan. Okey, Kenisha tu salah sebab kita cari persamaan sahaja. Okey, kehilangan anggota tubuh badan ni ada dalam bahan 1 je, bahan 2 tak ada. Persamaan adalah rakyat terpaksa hidup dalam kebuluran, ramai kehilangan ahli keluarga. Kita tengok bahan 2 ni ada tak dia cakap dia hilang ahli keluarga. Tak mahu menyusahkan ayah. Mereka merampas sembunyikan beras. Tak ada dalam bahan 2 ni tak ada dia kata dia hilang ahli keluarga. Tak ada. Jadi Fatihah, satu jawapan tu salah. Rakyat hidup dalam keadaan susah, hidup dalam kebuluran. Okey, betul ni Syantini. Persamaan rakyat hidup dalam kesusahan dan rakyat hidup dalam keleburan, kebuluran. Bisa laci bukan keleboran. Lebur tu besi kita kenakan dekat api, dia cair, itu panggil lebur. Ais, lebur. Itu lebur kebuluran. Manusia hidup dalam kesusahan, manusia hidup dalam kebuluran. Okey, boleh. Fik. Okey, jadi rata-rata semua awak boleh baca jawapan dekat tepi, dekat bahagian chat kawan awak ni. Ada yang saya dah betulkan. Okey, jadi konsepnya saya nak awak faham. Satu jawapan daripada bahan 1, satu jawapan daripada bahan 2 dan yang sama. Okey.
Rakyat hidup dalam kesusahan, okay, Kashvin, dan keadaan susah. Ini sebenarnya satu jawapan je. Satu jawapan je, rakyat hidup dalam kesusahan dan rakyat apa lagi? Apa yang terjadi pada rakyat tu? Yang sama. Okay. Okay. Kita tengok jawapan yang betul. Ini jawapan yang betul. Berdasarkan bahasan 1 dan bahasan 2, nyatakan kesan-kesan peperangan yang sama. Persamaan kesan perang dalam bahasan 1 dan bahasan 2 adalah manusia kehilangan nyawa dan manusia hidup menderita ataupun hidup susah. Itu persamaan. Jawapan lain, manusia kebuluran saya terima, manusia hidup dalam ketakutan ataupun kengerian pun saya terima. Yang tak sama tadi, kalau awak jumpa anggota tubuh badan, anggota keluarga, itu tak sama. Okay, yang lain-lain tu samalah. Okay. Okay, jadi dalam nanti saya akan bagi soalan-soalannya dan jawapannya nanti awak salin lah ya. Tu nota je pun sebenarnya. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Soalan pendapat. Soalan pendapat ni sebenarnya seronok sebab awak boleh bagi idea sendiri. Okey, konflik peperangan yang berlaku di sesebuah negara boleh berpunca daripada kelemahan sistem pentadbiran di sesebuah negara. Sistem pentadbiran tu maksudnya kerajaan dia lah ya. Okey, pada pendapat anda, apakah punca-punca dalaman lain yang boleh membawa kepada berlakunya sesebuah peperangan? Okey, ingat balik tadi cikgu ajar kita ada skop. Skop. Sasaran dia. Jadi dalam soalan nombor 3 ni. Okey, apakah sasarannya? Apakah dia punya, kita nak kontrol kita punya jawapan tu. Okey, sasaran dia. Maksudnya awak takkan bagi jawapan yang bercapah. Okey. Okey, tengok pada bahagian pada pendapat anda, koma, apakah... Punca. Ya? Ya bisa? Rasanya betul tu yang awak jawab tu. Apa dia bisa? Punca-punca berlakunya punca-punca dalaman berlakunya sesebuah negara peperangan. Okey, betul. Punca-punca dalaman, okey. Lepas tu kepada peperangan. Kita ambil punca-punca dalaman yang menyebabkan peperangan. Kita punya skop dia tu kat situ. Okey, jadi punca yang pertama selain, tapi kena ingat selain punca dekat atas tu. Punca-punca dalaman lain selain daripada kelemahan sistem pentadbiran. Apa yang menyebabkan sesebuah negara tu berperang? Okey, saya tak nak awak type dulu dalam bentuk ayat. Awak bagi jawapan je dulu. Idea dekat sebelah kanan chat ni. Apakah yang awak rasa punca kepada peperangan? Ayat ni kita akan buat sama-sama sekarang. Kan kita cantum jadi ayat. Awak bagi idea je dulu kat tepi ni. Type. Cikgu, punca-punca ni idea daripada kita sendiri ke daripada petikan? Daripada awak sendiri. Dia tak ada dalam petikan. Berdasarkan pengetahuan awak. Berdendam. Berdendam macam mana tu? Kenapa dia berdendam? Okey. Perebutan kuasa. Antara siapa tu, Farid? Tengok, kita dapat tengok jawapan tak jelas. Antara Melayu dengan Jepun, Farid, sekarang ni kita cerita tentang sesebuah negara. Ingat soalan nombor 3, jawapan dia tak ada dalam petikan. Dia mesti daripada awak sendiri. Konflik dengan negara besar. Okey Mazlin, cuba tengok dia punya skop. Punca dalaman lain. Punca dalaman ni bermaksud punca yang berpunca daripada, faktor yang berpunca daripada dalam negara kita sendiri. Sama ada daripada sikap rakyat tu sendiri, daripada media sosial, okay? Ataupun daripada sikap, kebanyakannya sikap.
Terima kasih Cikgu Wardah. Cikgu Wardah dah bagi pembayang. Soalan nombor 3 tu fikir sendiri. Soalan nombor 4 penyelesaian masalah. Okey, Azli Najmi, konflik politik. Betul, tapi awak panjangkan sikit ayat tu. Terperinci sikit. Kegagalan pemimpin tu kita dah merujuk pada kelemahan sistem pentadbiran. Okey, Nishantini, kenapa rakyat tak bersatu padu? Tu dah hampir tu dah dapat pembayang. Kenapa rakyat tak bersatu padu? Bila dia tak bersatu padu tu dia buat apa? Nishantini? Ya, cikgu. Dia awak sebut tentang rakyat tidak bersatu padu kan? Okey. Bagaimana contoh rakyat tak bersatu padu tu Nishantini? Contohnya apa yang rakyat tu buat? Okey, Nastain. Pergaduhan. Kenapa dia bergaduh, Nastain? Iri hati dengan kemajuan negara lain. Tak tepat. Salah lah sebab kita sekarang cerita tentang dalam negara je. Kita tak cerita tentang negara lain. Kita bukan berperang disebabkan orang luar tapi disebabkan diri dalam kita sendiri. Dalam negara kita sendiri. Okey, bagus Syafinas. Betul. Okey, sikap pemimpin yang tidak prihatin dengan kesusahan rakyat. Okey, satu dah betul jawapan. Tahniah Syafinas. Sikit lagi, lain? Tambah sikit jawapan tu. Sikap pemimpin yang tidak prihatin dengan kesusahan rakyat. Okey, satu. Lagi? Perkara-perkara yang boleh melibatkan rusuhan, memberontak, pergaduhan, apa? Perkara yang boleh menyebabkan semua tu. Bagaimana pula dengan penindasan? Penindasan. Contoh, bila bantuan, orang yang dah ada kabel je dapat bantuan. Awak tak dapat sebab awak tak ada kabel. Tu tak prihatin jugalah. Ataupun ada sikap. Sikap apa tu? Sikap tidak adil. Sikap pilih kasih ataupun pemimpin bersikap tidak adil dalam menguruskan negara. Okey, selain daripada tu, kalau antara sesama rakyat, bagaimana pula dengan agama dan bangsa? Jika kita tidak menghormati agama bangsa lain, boleh tak menyebabkan peperangan? Cuba buat ayat sikit. Kalau punca daripada rakyat tu sendiri macam mana? Sikap rakyat tu sendiri. Okey, berlaku pemimpin tidak bertanggungjawab terhadap rakyat. Farid. Okey, tadi macam saya cakap lah, sikap pemimpin yang tidak prihatin dengan kesusahan rakyat. Satu. Okey, kemudian sikap rakyat yang tidak menghormati agama ataupun budaya masyarakat, sesama masyarakat. Apa lagi? Penindasan terhadap golongan miskin ataupun susah. Okey. Seperti yang kita tengok sekarang ni lah. Kan? Awak rasa vaksin lah. Kita ambil contoh isu vaksin kan. Sekarang ni semua orang sangat nak sangat vaksin. Tetapi awak bayangkan kalau kerajaan ni dia bagi layanan khas. Awak suruh panggil golongan kayangan. Betul? Golongan kayangan je dapat vaksin. Awak ni nantilah 2-3 tahun nanti baru dapat. Jadi sikap dekat situ pilih kasih menyebabkan peperangan. Boleh menyebabkan rusuhan dan akhirnya peperangan. Tiada sifat cinta akan negara dalam diri rakyat. Boleh lah tapi dia agak jauh sikit kot saya rasa.
Okey, sikap rakyat yang degil mematuhi undang-undang, mematuhi dan menghormati perlembagaan negara. Tambah sikit Mazlin. Okey, jadi cikgu akan tengok, tunjukkan jawapan. Ni. Punca-punca dalaman lain yang boleh menyebabkan peperangan ialah sikap rakyat yang tidak menghormati budaya dan agama antara satu sama lain. Selain itu, penindasan terhadap golongan miskin ataupun amalan rasuah yang berleluasa. Rasuah juga boleh menyebabkan peperangan ya. Okay, dan hasutan berbaur perkauman di media sosial juga boleh menyuntik peperangan dalam negara. Okay, ada 3 jawapan dekat sini yang cikgu bagi yang boleh menyebabkan berlakunya peperangan. Sebenarnya banyak lagi jawapan tau. Tapi selain sistem pentadbiran lah. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nombor 4. Sukarelawan. Okey, tadi dah perang mestilah ada sukarela kan nak bantu. Okey, sukarelawan misi kemanusiaan berperanan untuk menyampaikan bantuan untuk meringankan nasib mangsa peperangan yang terjejas seperti kehilangan tempat tinggal, kebuluran, keselamatan dan kesihatan dari segi mental dan fizikal. Okey, apa yang saya senaraikan, tempat tinggal, kebuluran, keselamatan, kesihatan, itu semua akan memainkan peranan untuk pembayang sebagai jawapan awak nanti. Ingat Okey. Oleh kerana terlalu ramai orang awam yang memohon untuk menjadi sukarelawan, pihak pengurusan menghadapi masalah untuk menyediakan sukarelawan yang sesuai untuk dibawa ke misi kemanusiaan. Okey. Itu masalah dia. Dia kata dia ada masalah untuk menyediakan sukarelawan tu untuk dibawa ke misi kemanusiaan. Apa itu misi kemanusiaan? Saya terangkan semula. Yang bagi bantuan makanan, yang dirikan rumah, yang bagi macam-macam lah, bagi bantuan dari segi perubatan. Itu semua sukarelawan. Okey. Soalan dia, sekiranya anda merupakan pihak pengurusan. Pihak pengurusan bukan sukarelawan, awak pihak pengurusan. Pengurusan program sukarelawan misi kemanusiaan ini, bagaimanakah cara untuk anda menyediakan sukarelawan ini untuk berkhidmat dalam misi kemanusiaan? Macam mana awak nak siapkan orang yang nak jadi sukarela tu untuk berkhidmat dekat misi kemanusiaan? Tak kisahlah dekat Palestin ke, dekat Moskow ke, mana-mana tempat lah. Afrika ke, Papua New Guinea ke. Okay, apa yang awak perlu buat untuk siapkan sukarelawan ni untuk berkhidmat dekat misi kemanusiaan? Okay, boleh tulis dekat chat macam tadi. Seorang sukarelawan tu mesti tahu apa? Okay, mengadakan temu duga. Okay, bagus. Lagi? Temu duga bagi mencari sukarelawan yang berkelayakan lah, kan? Okey lagi? Ada sukarelawan dia cikgu dia mengajar dekat tempat-tempat anak-anak pelarian. Dia tak semestinya kena pandai jadi nurse ataupun doktor. Kalau cikgu dia mengajar kat sana. Jadi mengadakan temu duga untuk memilih sukarelawan yang berkelayakan. Okey, lagi lain? Betul? Mengadakan latihan mental dan fizikal kepada sukarelawan yang berminat. Okey, bagus. Yelah pertolongan cemas yang si Yusof ni. Janganlah ulang jawapan Cikgu Wardah. Macam mana nak bagi sukarelawan ni belajar pertolongan cemas? Kursus apa tu Anis? Kursus apa tu Anis? Kursus tu betul.
Okey dah. Pos laju pula datang waktu-waktu ni. Okey, menyediakan kursus untuk sukarelawan. Tadi Anis betulkan sikit. Kursus bimbingan. Okey, kursus bimbingan pertolongan cemas. Untuk membantu orang yang berkemampuan, yang kurang berkemampuan. So, okey. Jadi, apa yang anda boleh buat? Kita tengok. Okey. Ini tadi persamaan. Saya, okey. Sebagai pihak pengurusan program sukarelawan misi kemanusiaan, saya akan mengadakan kelas pertolongan cemas bagi melatih para sukarelawan untuk memberi bantuan kecemasan kepada bangsa perang. 1. Pertolongan cemas. Selain itu, saya juga akan mewajibkan kelas bahasa asing. Kalau awak nak jadi sukarelawan, awak memerlukan kelas bahasa asing. Terutama bahasa Inggeris ataupun kalau tengoklah kalau pergi ke Rusia mungkin bahasa Rusia, kalau ke tanah Arab bahasa Arab bagi memudahkan sukarelawan berkomunikasi di negara asing. Okey, tambahan pula saya juga akan memastikan sukarelawan membuat pemeriksaan kesihatan untuk memastikan tahap kesihatan mereka dalam keadaan terbaik. Sebab kita tak nak nanti sukarelawan sampai sana sakit jantung. Habislah. Akan jadi satu masalah nak bawa pulang mayat awak nanti. Okay, kita tak nak ada masalah sebab dekat negara luar kadang-kadang cuaca sejuk, kadang-kadang cuaca terlalu panas. Kalau sukarelawan tu tak sihat, macam mana dia nak tolong orang yang masa perang? Sila pula masa perang tu yang angkat dia, bukan dia angkat masa perang. Okay, kemudian seterusnya, akhir sekali saya juga akan memperkenalkan latar belakang lokasi negara yang bakal disertai bagi setiap misi kemanusiaan. Maksudnya setiap sukarelawan nak pergi, setiap negara dia nak pergi tu dia mesti kenal. Kalau awak tak kenal tempat tu ataupun negara tu akan jadi satu masalah nanti. Okey, soalan saya, boleh ke sukarelawan ni kita bekalkan dengan ilmu senjata? Boleh ke sukarelawan ni kita bekalkan dengan ilmu senjata? Cara-cara nak guna senjata, boleh ke? Kenapa? Sebab sukarelawan untuk bantu orang je. Sukarelawan untuk bantu. Jika awak tulis ilmu senjata, awak mungkin dikhawatiri sedang membina sebuah pasukan pengganas. Teroris. Tak boleh lah Okey, jadi kita dah lengkap soalan 1, 2, 3 dan 4. Untuk soalan 8 ni sebenarnya ada 2 soalan lagi. Tetapi saya rasa nanti saya akan serahkan kepada guru mata pelajaran lah. Mungkin boleh selepas peperiksaan akan datang kita boleh sambung untuk latihan untuk bahagian novel ni. Dan sementara tu nanti awak bacalah novel yang telah dibekalkan. Okey, jadi untuk hari ini setakat itu saja. Cikgu akan bekalkan nota untuk pemahaman nanti. Okey, cikgu doakan semoga dipermudahkan awak jawab soalan bahagian pemahaman. Okey. Jika ada sebarang masalah, boleh berhubung dengan guru mata pelajaran BM masing-masing. Okey. Okey, setakat ni ada masalah? Tak ada cikgu. Kejap nak cakap sekejap. Okey, kita ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih Cikgu Afifah untuk PDPR hari ini. Okey, Cikgu harap semua dapatlah untuk soalan 6 dan 7 sebab kita akan uji dalam peperiksaan hari Rabu nanti, kita akan berikan soalan pemahaman. Okey, cikgu tak keluarkan lagi soalan 8 sebab soalan 8 adalah berkaitan dengan novel. Yang bahagian 1 tu mungkin boleh jawab tapi bahagian 2 tu perlu baca dulu. So apa yang cikgu nak awak buat, selepas tamat peperiksaan pertengahan tahun, semua orang dah dapat buku teks ke? Cikgu nak tanya, buku teks novel. Terima kasih. Tak cikgu. Semua dah dapat dah Cikgu, ya. nak minta kerja sekolah yang tadi tu boleh? Kerja sekolah yang tadi mana? Oh, yang Cikgu Afifah punya ni. Nanti Cikgu Afifah akan sharekan. Saya akan share dalam e-pembelajaran. Okey, untuk bukan kerja rumah lah, tapi untuk persediaan untuk kita buat soalan 8, kita bincang soalan 8, Cikgu nak awak baca dulu novel Pantai Kasih.
Okay, baca dan keluarkan peristiwa penting yang awak jumpa dalam novel Pantai Kasih. Baru kita boleh masuk untuk soalan 8. Kalau Cikgu Afifah masuk soalan 8, awak tak ada pengetahuan tentang novel tu, tak tahu lagi jalan cerita, nanti awak akan blur. Okay? Itu sahaja. Terima kasih. Okay, cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Wardah. Betul. Sebab nanti kalau saya cerita, awak tak kenal siapa Dr. Sadis, awak tak kenal siapa Dr. Raiha, Felicia Landosi pun awak tak kenal. Jadi sebelum awak membayangkan yang bukan-bukan dan awak jawab yang bukan-bukan, saya pun nasihatkan awak baca, habiskan baca dulu. Ya, novel Pantai Kasih. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Okey, terima kasih. Jaga diri, terutama kita nak exam sampai 3-4 minggu ni. Tolong jaga diri dan sentiasa alert dengan jadual exam ya. Okey? Cikgu, Ya. tapi exam online bukan susah sikit ke? Susah tu bergantung pada soalan. Tengoklah macam mana nanti. Kalau ada masalah, tanya guru mata pelajaran. Jangan senyap je. Okey, cikgu. Dia tak susah. Siapa Marsha, Adi Marsha, tak susah, sama je. Lagi senang sebenarnya sebab online awak duduk rumah, awak boleh rujuk mana-mana Betul. bahan. Betul. Cuma kalau tak tahu teknik pun tak tahu. Sebab tu Cikgu Afifah ajarkan teknik. Bila awak dah tahu teknik, awak dah boleh jawab. Sebenarnya bukan masalah susah ke senang. Dia kalau kita faham konsep soalan, kita mesti akan boleh jawab. Itu saja. Sebab kita kan dah biasa exam kat sekolah, lepas tu tiba-tiba exam online macam tak biasa. Soalan awak Sama je. type aja jawapan dalam bentuk type. Jawapan dalam bentuk type. Kat sekolah awak tulis. Tu je beza dia. Sama je. Tak payah risau. Jangan risau. Senang saja. Adi Masya. Okey. Yang lain ada soalan? Ada Tak ada, cikgu. Okay, tadi cikgu nak end call hari ni lah untuk video call hari ni. Okay, terima kasih kerana menyertai kelas. Okay. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Cikgu. Okey, terima kasih semua anak-anak. Okay, terima kasih Puan Hajar. Okey, sama.